Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah diberikan kesempatan sekali lagi untuk menemui Ramadan yang penuh barakah ini. Ada di antara kenalan dan sahabat handai kita tak sempat untuk menemui Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah terus mencucurkan rahmat ke atas roh-roh mereka. Jadi bila kita diberikan kesempatan menemui Ramadan ini, wajarlah bagi kita untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Kerana itu banyak program, kalau kita katakan program yang diatur Allah Subhanahu wa taala untuk mengekalkan kita menjadi hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan itu sahaja kita akan mendapat keredaannya, sentiasa terpimpin dan dapat mengelakkan dari berbagai masalah yang mungkin datang dalam kehidupan ini. Ramadan bertujuan untuk memperkasakan kita. Ramadan adalah satu bulan yang dianggap sebagai bulan latihan. Kalau mereka yang dalam umur national service, mereka dikendaki untuk pergi menyempurnakan tanggungjawab sebagai reservis dalam setahun mungkin 2 minggu, meningkatkan keupayaan mereka dan memperkenalkan kepada mereka agaknya teori-teori baru, peralatan-peralatan baru, supaya mereka dapat menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan di mana mereka perlu untuk mempertahankan negara. Itu bagi yang dalam national service. Dan bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha untuk meningkatkan kebolehan kita untuk memperkasakan diri kita dalam menghadapi cabaran ini perlu dilakukan berterusan. Selain salat yang merupakan suatu latihan rohani sehari 5 kali, sehingga Rasulullah menyamakan salat itu seperti yang 5 kali itu seperti orang yang mandi sebanyak 1 hari 5 kali. Kalau masih tak bersih pun nasiblah. Kalau masih tak bersih, tentu bukan something wrong, many thing wrong dalam diri orang itu, sehingga tidak boleh membersihkan jiwanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang daripada melakukan kekejian dan kemungkaran. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya kalau seorang yang dirikan salat tidak bertambah baik
akhlaknya tidak bertambah baik dan tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab itu dalam kita mendirikan salat, setakat kita memahamkan bacaan, alhamdulillah. Tapi yang lebih baik kita dapat menghayati bacaan-bacaan, kalimat-kalimat yang ada di dalam salat itu, sehingga kita mampu untuk mengelakkan diri daripada melakukan kekejian dan kemungkaran. Kemudian program yang Allah Subhanahu wa taala aturkan sepanjang Ramadan, tentulah ibadah puasa. Kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, puasa ni paling lama lah. Orang pergi Mekah sekarang belanja sampai $13,000, ibadatnya bukan lama sangat. Daripada 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 dah habis. Ibadat cuma 5 hari je yang menjadi rukun. Dan kalau mereka ambil haji ifrad, tak payah buat umrah lagi, sekali jalan, walaupun bayar 13,000, 5 hari saja. Tetapi Ramadan yang kita temui, kita dikendaki berpuasa selama 29 atau 30 hari. Dan kita berpuasa daripada katalah pagi tadi agaknya pukul 5.40, itu dah stop, artinya salat subuh lah 50 ataupun 41. Dan sebelumnya 10 minit kita dah memulakan imsak kita. Ada buffer zone lah, takut terlajak. Takut terlajak dia habis. Kemudian kita punya buka 7.18, berapa panjang. Jadi ibadat yang agak intensif ini diharapkan dapat membekalkan kita untuk melalui 11 bulan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa daripada puasanya, melainkan al-ju', lapar, al-atash, dahaga. Puasanya itu tak dapat bentuk dia. Dia tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan ibadah puasa kita ini sehingga kita lebih dekat dan kita lebih mudah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya puasa itu dimulai dengan rahmah, di tengahnya maghfirah, dan di akhirnya idqun minan nar, kebebasan daripada api neraka. 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga pembebasan daripada api neraka. Jadi ini adalah merupakan satu usaha yang berterusan. Bukan mudah untuk kita rasa dengan puasa saja otomatik kita akan memperolehi segala-galanya. Jadi dalam kesempatan ini saya cuba untuk mengolah bagaimana puasa itu dapat memberikan
kesan yang sebaik-baiknya dalam diri kita. Ulama-ulama ada yang cuba menghuraikan perkataan Ramadan itu sendiri. Ramadan, ra, mim, dad, alif, nun. Kalau Jerome Menes tak dapatlah. Ra berarti disebut sebagai rahmah. Mim sebagai maghfirah. Dad sebagai damin atau daman. Alif sebagai ulfah. Dan nun sebagai najah. Ini biasa juga kita dengarlah dulu. Jadi dimulakan dengan rahmah, iaitu belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Mim maghfirah, pengampunan Allah. Dad daman, artinya jaminan Allah Subhanahu wa taala. Alif ulfah, kita semakin jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nun najah, artinya berjaya, selamat daripada api neraka. Jadi kita cuba melihat apakah yang dimaksudkan dengan rahmah. Kita mulakan perkataan ataupun kita sebut perkataan Rahman Ar-Rahim ni entah berapa puluh kali sehari, mungkin beratus kali. Perkataan rahmah berasal daripada kalimat rahimah. Sama ada kita maknakan belas, sama ada kita kata kasihan, ataupun sering kita gunakan sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengasihani kita. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengaturkan supaya kita berpuasa sepanjang Ramadan. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita. Kan kita sebagai manusia, kita banyak kelemahan lah. Kalau kita boleh katakan, dalam diri kita agaknya ada 5L sekurang-kurangnya. Kita lemah. Adakah kita kuat? Puasa lembik-lembik je kan? Layu je. Kita lemah. Kemudian kadang-kadang kita lupa. Taruh kunci kat mana, cari kat mana, lupa. Yang paling teruk, lupa Tuhan. Yang ketiga, kita lalai. Salat kita lalaikan sehingga dah dekat habis. Kalau orang yang biasa pergi umrah, pergi haji, belum masuk waktu dia tunggu. Lepas balik daripada umrah haji, biasanya waktu tunggu dia. Cik abang, bila nak sembahyang? Lalai, kita lalai. Atau kita leka. Kita dilekakan oleh persekitaran kita. Berapa ramai orang yang leka dengan hiburan sehingga mereka lupa kepada agamanya. Berapa ramai mereka yang leka dengan persekitarannya sehingga lupa kepada dirinya sebagai insan yang dicipta Allah Subhanahu wa taala. Dan L yang kelima ni kalau nak sambung boleh lagi lah. Kadang-kadang kita ni lembab sikit tak? Lembab ke tidak agaknya? Maksud lembab, kita tak tangkas. Bila ada perintah, bila ada seruan kebajikan, kita fikir-fikir dululah. Sedangkan benda itu baik. Jadi kita lembab untuk bertindak. Sama ada mencari rezeki yang halal dalam buat inovasi, kreativiti, kebanyakan ataupun kita boleh katakan termasuk
dalam golongan yang lembab. Sebab itu orang terus berada kat depan. Entah bila kita nak capai nak berjaya seperti itu, wallahu alam. Macam-macam L lagi lah, nak lemau pun boleh. Banyak sangat L yang kita pikul. Jadi Ramadan bulan rahmah. Jadi kesemua itu, kelima-lima L tadi yang ada pada kita, kita perlu ketepikan supaya kita sentiasa bersiap siaga, kita gagah dan kita mampu untuk menghadapi apa-apa cabaran yang datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Allah mencipta kita, dan puasa adalah satu program yang memperkasakan kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Kerana nafsu ini adalah merupakan sebesar-besar musuh yang ada pada diri kita. Kita tak boleh salahkan syaitan, kerana itu memang kerja dia. Teringat dulu waktu sekolah rendah kan ada pantun, oh ular, kenapa nak makan kodok? Macam mana aku tak makan? Itu memang makanan aku. Itu saya teringat buku bacaan tahun-tahun 50-an. Kalau kita tanya syaitan, oh syaitan, kenapa engkau kacau manusia? Macam mana aku tak kacau? Memang mereka menjadi mangsa aku. Jadi kita tak boleh kalahkan syaitan. Jadi kalau kodok kalau kodok nampak ular, kodok mesti lari. Jadi kalau kita tak nampak syaitan, macam mana kita nak lari? Ini masalahnya. Jadi kalau kita nak kalahkan syaitan, kita mesti tundukkan hawa nafsu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah hawa nafsunya ditundukkan seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu ini adalah satu jihad yang besar. Suatu dalam satu peperangan setelah selesai, ini disebut dalam sebuah hadis lah. Maksudnya bila setelah selesai peperangan, semua orang balik, maka Rasulullah ingatkan mereka, kamu telah selesai berjihad yang kecil. Sahabat-sahabat terpinga-pinga, adakah meletakkan nyawa di hujung pedang musyrikin itu satu perkara yang kecil? Kemudian Rasulullah mengingatkan mereka bahawa kamu berhadapan dengan jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi ibadah puasa ini, kita sedang melakukan satu jihad yang besar. Jihad untuk menundukkan hawa nafsu kita. Sebab itu di dalam bulan Ramadan ini, sepanjang Ramadan daripada pagi tadi, selama 13 jam lebih, kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercampur dengan isteri, tak boleh mengumpat. Bukanlah erti di bulan Ramadan boleh mengumpat pula. Dalam bulan Ramadan kalau kita bercakap hal orang, kawan akan sergah kita. Dalam bulan Ramadan takkan nak mengumpat juga. Jadi kalau dalam bulan Ramadan tak mengumpat, boleh difahamkan lepas Ramadan okey ke? Jadi kita mengawal
dalam Ramadan ini kita cuba mengawal hawa nafsu kita. Seorang yang mengumpat, dia merasa diri dia baik, merasa orang lain tak betul, merasakan dirinya sempurna. Ini satu yang didorong oleh hawa nafsu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita dalam hadisnya, sama ada di luar Ramadan ataupun dalam Ramadan, sabda Rasulullah, falyaqul khairan awil yasmud. Hendaklah engkau bercakap yang baik. Jadi kalau tak ada nak cakap yang baik-baik, falyasmud, hendaklah kamu diam saja. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Janganlah selama ini kita bercakap, lepas tu tak bercakap. Orang katanya dah terbiat agaknya, tak nak cakap-cakap lagi. Jadi ia sebagai bulan rahmah, yang mana itu adalah sifat Allah, Ar-Rahim sifat Allah, Ar-Rahman sifat Allah, belas terhadap hamba-hambanya yang beriman. Maka dengan Ramadan ini mereka cuba memperkasakan diri untuk berhadapan dengan berbagai kemungkinan dalam hidup. Katalah dalam kehidupan berkeluarga, kalaulah kita tidak ada sifat belas, sifat simpati, berdasarkan hawa nafsu saja, tentu rumah tangga tidak akan damai, rumah tangga tidak akan tenteram. Macam juga bila disebutkan tadi, mengawal hawa nafsu, yang merupakan sebesar-besar musuh kita ialah hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita, bukan syaitan, bukan iblis. Syaitan dan iblis tak akan dapat masuk dalam diri kita kalau kita tak buka pintu. Sebab itu dalam sebuah hadis mengatakan bahawa pandangan manusia adalah merupakan sahmun. Sahmun ialah, boleh kita katakan sama ada dia anak panah atau dia lembing, lembing ataupun anak-anak panah syaitan. Jadi bila mata melihat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan akan datang pada kita. Kita buka pintu supaya dia masuk. Kemudian kepala pun berfikirlah, kalaulah aku jadi isteri dia, suami dia, kalaulah aku dapat dia, artinya kepala tu akan mula bagaimana agak nak tackle dan sebagainya. Itu merupakan kemasukan syaitan dibuka oleh seseorang. Kalau kita tutup, dia tak akan dapat mendekati kita. Sebab itu kita tak boleh sama sekali salahkan syaitan. Kalaulah Ramadan ini falsafahnya, hikmahnya dipahami dengan baik, maka kita tak akan berada dalam keadaan di mana masalah membelenggu masyarakat kita. Tapi soalnya kita lalai, yang menyebabkan puasa itu tidak dapat memberikan kesan yang terbaik kepada sebahagian orang. Jadi perkataan rahmah hendaklah kita mulakan dengan diri kita. Kita kasihani diri kita. Jangan sampai kita berpuasa hilang pahala puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa tidak ada kesan puasa itu dalam pembentukan peribadi kita. Banyak contoh yang kita boleh berikan. Kita disuruh mengawal hawa nafsu. Dan dalam bulan Ramadan inilah pembaziran banyak berlaku kan. Berapa banyak makanan
yang ada di rumah. Orang yang berpuasa dimakan oleh tong sampah. Bukan mulut manusia yang makan, tong sampah yang makan. Kerana barang berlebihan, lepas tu terpaksa buang, disebabkan hawa nafsu manusia. Berapa banyaklah kita sebagai hamba Allah ni boleh makan? Berapa banyak yang kita boleh makan? Sepatutnya dalam bulan Ramadan ini kita lebih banyak berjimat. Kerana kita makan 2 kali je kan. Waktu sahur dan waktu berbuka, 2 kali saja. Dan waktu kita makan itu agaknya banyak yang kita boleh makan. Yang ada orang dalam Ramadan badan makin susut, yang ada orang dalam Ramadan perut makin gendut. Itu bergantung kepada kita lah. Yang mana kelalaian yang saya kata 5 perkara tadilah, 5L tadi yang menyebabkan kita, sebahagian daripada kita dalam Ramadan ini lebih berbelanja daripada biasa. Itu tak masuk hal-hal lain yang begitu banyak. Sebab bila masuk je Syaban, saya tengok paling awal buat iklan kod, paling awal buat iklan, angkat barang kat rumah dulu, bayar kemudian bulan-bulan. Kalau dibeli agaknya harga 1,000 cash, kalau hutang tambah lagi 25%, jadi 1,250. Bukan saja membazir, malah melibatkan diri dengan riba. Kalau benda-benda yang besar macam rumah yang tak mampu, terpaksalah. Tapi dalam hal-hal untuk kenikmatan yang melalaikan itu, kadang-kadang bercampur dengan riba dan sebagainya. Dalam masyarakat kita, Ramadan dah bertukar. Di mana-mana lah, Singapura ke, di Malaysia ke, di Indonesia ke. Ramadan ini merupakan pesta kuih. Ramadan merupakan pesta perut. Kita nak akui atau tidak, itulah hakikatnya. Kalau satu rumah ada 4 orang anak, yang anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, tak yang berbeza. Kat rumah mak terpaksa buat yang berbeza agaknya, dan tak habis. Jadi kita kena lihat balik sepanjang Ramadan berapa banyak pembaziran yang pernah ataupun yang dilakukan. Adakah kita letakkan bajet? Memanglah dalam bulan Ramadan kita disuruh pemurah. Setiap amalan sunat mendapat ganjaran pahala wajib. Itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pemurah kita kenalah pada tempatnya. Kalau kita kata pemurah nak kita infakkan harta kita untuk masjid, infakkan harta kita untuk orang berbuka, dengan harapan kita juga diberikan share oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sebuah maksud hadis, bila kita menyiapkan buka bagi orang yang berpuasa, maka kita akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Janganlah kita dengar hadis ni kita kata besok ada can tak payah puasa. Pasal pahala dah dapat, tak payah puasalah. Ini mengarutlah. Artinya galakkan untuk memberikan juadah kepada orang yang berbuka. Ini pun masalah juga. Katalah kita tinggal dekat flat, ada 6 jiran Islam yang rapat dengan kita. Semua orang satu hari, tak hari. Yang ada hantar mi rebus, yang ada hantar mi agaknya mi siam, yang ada hantar nasi ayam ke apa ke. Tak payah masak, ada 6.
Tiap-tiap jiran hantar. Ini berlaku sekarang pun. Boleh habis ke tidak? Tadi saya ajar di tempat lain. Ada kelas tempat lain. Dia kata, macam mana nak buat Ustaz? Jiran saya semua hantar. Tak boleh habis. Saya kata, awak semua kongsilah. Saya kata, awak beli freezer dalam bulan Ramadan. Sewa freezer. Jadi kalau kasih, simpan dulu. Ini satu yang tak dapat. Ataupun sukar untuk dielakkan kerana kemurahan hati. Tapi kalau sampai berlaku pembaziran, kita hendakkan pahala. Kita khawatir akan menimbulkan masalah pembaziran pula. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran bahawa orang-orang yang membazir adalah teman-teman syaitan. Maksud ayat Al-Quran. Dan bukan kita yang nak membazir, tapi keadaan. Itu kenalah discuss dengan jiran. Kalau tak pernah bincang, kena bincang dengan jiran. Supaya hal-hal yang seperti itu tidak berlaku. Atau kalau kita agaknya kuih ke apa ke, kita malam nak pergi tarawih kat masjid, kita bawa ke masjid. Itu sebagai satu huraian lah, supaya mereka lepas tarawih boleh duduk sekejap, lihat, makan. Kalau berkemungkinan untuk membawa juada tersebut ke masjid, bukanlah kita tak hendak, bukan, kerana memang kalau kita nak bagi, kita bagi yang kita sayang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat pahala kebajikan sehingga engkau menginfakkan sesuatu yang engkau sukai. Jadi kalau kita tak suka, kita beri pada orang itu, tak dapat pahala lah. Berdasarkan kepada ayat tadi, ataupun pahala itu terlalu sedikit. Lan tanalul birra. Katalah kita di Singapura ni, alhamdulillah kita tak ada banjir besar, tak ada apa. Kita tengok di negeri China banjir kan, 30 orang lebih mati. Lepas tu kita kata kita ada pakaian-pakaian lama, pakaian umpamanya baju kurung ke apa ke, dah tak boleh pakai, kita hantar kat China. Dia nak pakai tak agaknya? Dia tengok ni dijual balik kat Ranggoni. Orang China tak pakai apa? Tak pakai baju kurung, tak pakai kain sarung. Jadi kalau kita nak bagi sesuai dengan orang yang perlukan, dan benda itu bukan benda yang buruk. Jadi kalau kita bawa makanan daripada rumah ke masjid, bukan kita tak suka, tetapi benda itu masih baik, benda itu pun kita suka, tapi perut kita tak boleh isi, kita bawa ke masjid, insya-Allah kita tidak memberi sesuatu yang tidak kita sukai. InsyaAllah pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan diperolehi. Kalau di rumah agaknya banyaklah, sampai tak boleh lagi untuk kita makan. Dan dalam adab makan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis bermaksud, kita kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan tak sampai kenyang. Itu kan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita, bila kita ada anak-anak yang nak puasa umur 8 tahun, 9 tahun, makan banyak-banyak, besok kau tak makan. Sebab itu bila sampailah dewasa, terpahat dalam kepala anak-anak tu, bila puasa bedal. Bila dah bedal, tersandar kat sofa, masuk isyak nak pergi masjid, nanti duduklah, ibarat kat rumah nanti. Itu tak kasihan kepada diri sendiri. Jadi bulan rahmah tak menimbulkan kerahmatan kepadanya. Jadi baru kita sentuh rahmah. Jadi orang yang sedar bahawa Ramadan adalah bulan rahmah, dia akan disedar ini satu program Allah untuk menjadikan dia manusia yang lebih baik. Sesuai dengan ayat Quran yang menjadi dalil kita berpuasa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi puasa ini nak menjadikan kita orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sedar, kita akan cuba tunduk, patuh, menyerah kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita sifat rahmah kepada diri kita sendiri. Jangan sampai berlaku sesuatu yang menzalimi diri sendiri. Umpamanya puasa tak menjaga adab puasa, itu zalim pada diri. Umpamanya puasa berlaku pembaziran, itu bertentangan dengan konsep puasa yang diaturkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit tadi dapat mengingatkan kita bahawa ia adalah bulan rahmah, bulan yang nak membentuk kita, bulan yang nak meningkatkan ketakwaan kita, dan bulan di mana kita membuat refleksi, kita cuba melihat apa yang telah kita lakukan selama ini, dan mudah-mudahan dengan bermuhasabah diri kita akan dapat melakukan mencapai peningkatan. Sekian untuk kali ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau ada berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan. Jadi kalau tak ada, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.